Saya ingin bertanya, melalui butiran ini, kenapakah bajet ini mempunyai pengurangan hampir 13 juta ringgit? Sedangkan kebajikan veteran tentera perlu diberikan perhatian penting. Kita tahu kos sara hidup meningkat dengan tinggi, khususnya selepas fasa 4 PPN negara berlaku atau fasa endemik. Banyak veteran merasakan mereka tidak mampu nak hidup dengan pencen yang sedia ada. Memandangkan veteran ini mempunyai kadar pencen yang rendah kerana berdasarkan gaji semasa mereka menjadi tentera sebelum mereka menamatkan perkhidmatan sebagai tentera. Lalu menggunakan dasar gaji yang lama. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia, ATM Malaysia, menggesa kerajaan melaksanakan penyelarasan pencen yang lebih munasabah kepada bekas tentera selaras dengan peningkatan taraf hidup semasa. Presiden Persatuan Veteran ATM, Kapten Bersara Datuk Syahrudin Omar berkata, pelarasan itu perlu turut membabitkan veteran tentera zaman menentang komunis dan konfrontasi yang tidak mendapat kenaikan pencen berbanding tentera generasi baharu. Mohon Kementerian kaji semula sistem pencen tentera yang lama supaya diperbaharui mengikut kadar inflasi tahunan supaya mereka boleh melangsungkan kehidupan pada masa ini. Kita dapati bahawa pada tahun 2021 jumlahnya adalah sebanyak 105 juta dan untuk tahun depan bajet untuk pengurusan hal ehwal Jabatan Veteran adalah hanya 92 juta, pengurangan sebanyak hampir 13 juta yang tidak mudah sabar bila kita mengambil kira keadaan yang semasa ini. Butiran 020-300, 020-400, 020-500. Peralatan tentera yang makin obsolet dan banyak kerosakan yang dahsyat. Melihat pada 3 butiran ini, kenapakah penurunan yang agak banyak kepada pengurusan aset pertahanan negara? Memandangkan sistem pertahanan negara merupakan sistem yang lama dan sudah obsolet dan mengalami kerosakan yang dahsyat. Melalui laporan yang dibuat oleh PAC mengenai Zon Maritim Malaysia, ZNM, 2 isu yang disorkan adalah penambahbaikan sistem dan penaikan taraf aset negara supaya negara dapat mengelakkan pencerobohan negara kepada zon maritim kita. Melalui laporan juga aset sebanyak 72.7%, iaitu sebanyak 592 yang digunakan antara 11 hingga 20 tahun dan juga 57 buah aset tidak disenggarakan kerana peruntukan tidak mencukupi. Dah didatangkan laporan mengatakan peruntukan tak dicukupi. Untuk tahun depan diturunkan lagi peruntukan. Ini semua laporan-laporan, kajian-kajian yang dibuat tetapi tidak didengari. Terdapat banyak pencerobohan berlaku. Salah satunya jumlah sebanyak 89 agensi penguatkuasaan China di Laut Sabah, 72 kali. People Liberation Army Navy sebanyak 17 kali apabila tidak dilihat presence, naval presence, kehadiran kapal-kapal tentera kita di dalam perairan itu, maka ada kapal-kapal nelayan daripada Vietnam boleh sampai ke Kuching, kerana tak ada nampak kita punya presence. Lalu ini merupakan satu perkara yang tidak boleh diterima. Jabatan Audit Negara pada 2020 menyatakan hampir 35% aset laut rosak. Dan saya percaya ianya telah meningkat kepada 72.7% pada tahun ini dan rosak dan semakin sukar untuk digunakan. Namun, peruntukan pertahanan maritim aset diturunkan sebanyak 35%, yang mana jangka masa panjangnya akan menyebabkan ancaman kepada keselamatan negara. Melalui jawapan MP Sembrong mengatakan, Kementerian Pertahanan menjangkakan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM memperolehi kapal tempur pesisir pantai LCS yang disebutkan oleh Port Dickson tadi, yang pertama pada tahun 2025. So what are we going to do in the meantime? Nak tunggu sampai 5 tahun ni kita nak buat apa?
pada masa yang sama bajet dikurangkan, ya. Maka sepatutnya dalam kita mengetahui bahawa aset-aset yang baru ini hanya akan tiba pada 2025, walaupun sepatutnya dah terima, ya, tapi ditunda seperti mana disebut oleh Port Dickson tadi, kita mesti menentukan bahawa aset yang ada itu diselenggara dengan baik supaya boleh digunakan, bukan dikurangkan bajet. Ini merupakan satu sikap yang seolah-olah tidak mengambil berat tentang persoalan penjagaan keselamatan negara. Akhirnya 010-100 iaitu status dan progres Defence Investment Plan. Ya. Ini ada kertas putih pertahanan yang telah menjadangkan ATM mendraft Pelan Pelaburan Pertahanan Negara tersendiri. Ini amat penting. Saya difahamkan tidak ada progres dalam persoalan ini dan oleh kerana itu segala pembelian dan investment yang dilakukan adalah mengikut dorongan vendor-vendor. This cannot continue dengan izin, ya, Speaker. Vendor-vendor tak boleh menentukan perancangan pembelian aset Angkatan Tentera. Kita mesti ada satu master plan yang ditentukan oleh Angkatan Tentera Negara dan bukan oleh vendor-vendor. Saya nak dapatkan Menteri untuk menjawab apakah progres dalam soal pembentukan Jawatankuasa Pelaburan Pertahanan antara kementerian-kementerian yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri untuk merancang investment plan bagi Angkatan Tentera kita. Sekian. Terima kasih.